Dan kita akan mutekan dulu ya peserta-peserta agar tidak ada gangguan daripada luaran. Tapi sebelum tu kita nak nanti seorang jadi kena ada co-host. Okey, kita mutekan dulu. Walau macam mana pun, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada Tak soalan, nampak doktor. Tak nampak muka. Saya mutekan ya. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi untuk mengizinkan kita pagi ini masih lagi bersama dalam kita cuba memahami kalimah-kalimah Al-Quran yang sekarang ni kita kaitkan dengan kalimah billahi dalam ayat 8 Al-Baqarah ya, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi. Ada kalimah tu yang menggunakan kalimah Allah, dan kalimah Allah ni adalah dibangunkan daripada 3 huruf akar alif lam ha. So yang ni yang kita nak kongsikan dalam beberapa minggu ni ya. Dia adalah bentuk daripada alif lam ha tu membentuk kata terbitan ilahun ya. Ilahun masih lagi dalam bentuk kalimah yang nakirah ya, yang nakirah. Okey, kita teruskan kongsi dengan senarai yang kita gunakan untuk perbincangan pagi ini ya, kelas pagi ini, iaitu kita memasuki surah, masih lagi soal A'raf 7138 sudah selesai. Okey ya, 7138 kita telah selesai semalam ya. Ada 2 perenggan ayat, sebenarnya dia adalah daripada ayat yang sama ya, di mana Allah menyatakan di dalam Al-Quran, iaitu peristiwa semasa Nabi Musa keluar daripada negeri Mesir, menyelamatkan Bani Israel di Mesir dan membawa mereka ke Sinai ya. Jadi dalam perjalanan mereka tu, mereka lihat ada beberapa kumpulan ataupun kaum manusia yang menyembah mungkin berhala ataupun patung-patung yang selain daripada Allah ya, yang disebut sebagai alihah ya. Alihah tu jadi pengikut Nabi Musa tu melihat dan ingin membuat perkara yang sama, iaitu mahu juga menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka cipta sendiri. Jadi inilah peristiwa yang Allah nukilkan kepada kita dalam Al-Quran tu. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka berkata, wahai Musa, buatkanlah untuk kami ilahan ya, satu patung, satu Tuhan sembahan. Jadi maknanya kalau buatkan Tuhan tu maknanya patung lah tu ya. Apa-apa bentuk sembahan yang dibuat oleh manusia, kama lahum alihah, seperti mana bagi mereka itu beberapa tuhan-tuhan, iaitu sembahan-sembahan ya. Jadi respon daripada respon daripada Nabi Musa kepada kaum ni apa? Kalau kita tengok di dalam ayat tu ya, tengok ayat tu, ini sebahagian daripada ayat ya. Jadi Musa apa respon Nabi Musa kepada mereka? Marahlah Nabi Musa ya. Nabi Musa kata,
qala innakum qaumun tajhalun. Jadi qala di sini adalah Nabi Musa menjawab, ya, daripada permintaan mereka itu, menyuruh Nabi Musa membuat satu patung sembahan, ya, sedangkan mereka mengetahui Tuhan Nabi Musa ialah Allah, ya. Jadi Musa menjawab dengan keadaan yang tidak senanglah, ya, dengan permintaan mereka tu. Mereka jadi Nabi Musa berkata apa? Qalu innakum, qala innakum, ya. Kalau ramai qalu, mana dia qalu ni, ya. Qalu ni menunjukkan kepada pengikut-pengikut dia lah yang ramai itu, jadi dia menggunakan qalu dengan adanya waw dan alif ziyadah untuk mengatakan mereka berkata, ya. Tetapi kalau seorang, kalimah Al-Quran menggunakan qala tanpa waw alif ziyadah. So maknanya waw alif ziyadah tu ialah fa'il, ya. Iaitu sesiapa yang melakukan perbuatan tu, dia akan ditunjukkan dengan dalam kalimah tu di hujungnya ada waw dan alif ziyadah. Alif ziyadah ni ada alif bulat kecil ni dipanggilkan alif ziyadah yang menunjukkan fa'il. Dalam bahasa Arab dipanggilkan fa'il, ya, iaitu pelaku kepada perbuatan. Perbuatannya apa ialah berkata. Jadi siapa yang berkata tu ialah mereka. Jadi waw alif ziyadah ni lah mereka, ya. Tapi bila perbuatan yang sama dilakukan oleh seorang, ya, dia gunakan qala, tidak ada waw alif ziyadah tu, ya. Kalau kita jumpa qala, maknanya seseorang yang melakukan perbuatan itu, iaitu berkata tu, ialah satu orang. Satu orang, dan biasanya satu orang tu adalah satu orang lelaki, ya, seorang lelaki. So dalam konteks ini siapakah seorang lelaki tu? Musa lah, Nabi Musa. Jadi bila Nabi Musa yang berkata, so kalimah tu digunakan ialah qala, ya, bukannya qalu, sebab qalu ramai, ya. Kalau dua orang pun dia akan berbeza. Kalau dua orang biasa dia akan gunakan qala dengan tambah ada alif selepas lam tu, itu untuk dua orang, ya. So dalam konteks ayat ni ialah Nabi Musa seorang, so kalimah yang digunakan ialah qala, maknanya Nabi Musa telah berkata, innakum, sesungguhnya kamu, ya, sesungguhnya kamu qaumun tajhalun. Jadi apa? Nabi Musa, sesungguhnya kamu ini kaum yang tajhalun, daripada jim halam tu jahilun, jahil lah, ya, jahil. Jadi tajhalun maknanya kamu semua ni orang-orang yang jahil, ya, orang yang tidak mengerti, ya, tidak mahu memahami, ya. Sebab apa? Nabi Musa cuba menyampaikan dakwah kepada mereka, iaitu Tuhan Nabi Musa dan Tuhan mereka ni sebenarnya ialah Allah yang Esa, maka hendaklah mereka tu menyembah Allah. Jadi bila permintaan mereka yang begini, dia tidak menyenangkan Nabi Musa, maka Nabi Musa menjawab dengan qala innakum qaumun tajhalun, ya. Nabi Musa, sesungguhnya kamu ini kaum yang tidak mengerti, ya. Jahil tu maknanya tidak mengerti, ya. Maka sepatutnya mereka mengikut saja apa arahan yang dibawa oleh Nabi Musa kepada mereka, ya. So ini di antara peristiwa-peristiwa kaum Bani Israel yang Allah nak berkongsikan kepada kita untuk pengajaran kita, yang kaum yang sangat degil, ya, yang sangat keras hati mereka tu, sehingga kan banyak perkara-perkara yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki mereka minta ataupun mereka lakukan, ya. Di dalam Al-Baqarah tu kita akan dapati susulan daripada peristiwa ini ialah mereka ni nanti akan diceritakan telah
mengadakan sembahan mereka dengan mengadakan patung anak lembu, ya, patung anak lembu, dan mereka sembah patung anak lembu tu, ya, yang membuatkan Nabi Musa tidak berapa senang, ya, dengan, ya, pengikut-pengikut mereka ni yang sentiasa melanggar, ya. Okey. So unjuran daripada itu, ayat seterusnya ialah 140, ya, 140, dan Nabi Musa juga respon kepada mereka ni dengan juga berkata, qala ghairallahi abghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin, ya. So dalam kalimah hari ini adalah ilahan sama dengan kalimah ilahan di sini, iaitu satu sembahan, ya. Jadi Allah ini ghaira ni ada hamzah istifham, hamzah soalan. Hamzah soalan bermaknanya perkataan tu dalam bentuk soalan. Ya, qala, ya, qala tu menunjukkan kepada Nabi Musa lah. Nabi Musa telah ghairallahi, apakah selain daripada Allah. Nah, tu makna dia. Ya, ghaira ni ialah kalimah termasuk dalam apa, istisna, ya, istisna iaitu yang pengecualian, ya, selain dari, bukannya, ya. Kalimah yang sama digunakan dalam Al-Fatihah tu, ghairil maghdubi, samalah, ya, ini kalimah dia, iaitu bukannya ataupun selainnya, selain dari, ya, dalam konteks ini selain dari Allah. Dan dia letakkan hamzah istifham tu nak membentuk dia dalam bentuk soalan. Apakah selain daripada Allah? Itu dia, ya. Masih Nabi Musa berkata, apakah selain daripada Allah abghikum. Abghi, ini fi'il mudhari', ya. Yang bermakna ni ialah akulah, aku, iaitu Nabi Musa tu. Aku, abghi ini apa? Abghi ini ialah untuk mencari ataupun menghendaki dan mencari ataupun mendapatkan, ya. Mendapatkan kum ni objek mana Bani Israel tadi, jadi mendapatkan, mencari untuk kamu semua ilahan. Jadi Nabi Musa tanya mereka ni, ya, patutkah, ya, aku mendapatkan Tuhan selain daripada Allah? Itu maksudnya. Wa huwa, wa di sini mengambil peranan sebagai waw haliyah. Kita panggil dia waw haliyah, sedangkan, ya, sedangkan huwa ni menunjukkan kepada Allah, iaitu Allah, Tuhan Allah, dia faddalakum, ya. Faddalakum ni fi'lun madhi, ya, faddal. Kita pun tahu faddal, kita kata tafadhal, fadilat, itu daripada kalimah yang samalah. Maknanya dia telah meninggikan, memberi fadilat kepada kamu. Itu asalnya lah, ya. Dia telah memberi fadilat kepada kamu. Fadilat tu maknanya apa? Maknanya meletakkan kamu, memilih kamu dan meletakkan kamu pada darajat yang tinggi. Itu dimaknakan faddala, ya. Faddalakum, telah memilih kamu dan meletakkan kamu satu tahap ataupun darajat yang tinggi, alal alamin, ya, ke atas alam. Alam tu maksudnya ialah manusia keseluruhan lah, ya. Tetapi untuk dalam konteks itu apa yang dimasukkan ialah kaum-kaum Bani Israel, ya, termasuklah juga keseluruhan manusia yang kita dapati diceritakan
di dalam Al-Quran, ya. So bermakna kalau kita nak kaitkan semula, peristiwa ini berlaku di semasa mereka keluar daripada Mesir. Jadi Mesir itu pun terdapat juga penduduk-penduduk yang termasuk di dalam alamin ni, ya. Maknanya pengikut-pengikut Nabi Musa ni Nabi Musa kata Allah telah pilih mereka dan meletakkan mereka ke atas satu darajah, satu kedudukan yang tinggi daripada manusia-manusia lain pada masa itu, ya. Kalau kita tengok kita lihat beberapa daripada pendapat-pendapat orang-orang Bani Israel sehingga sekarang ni, ya, mereka merasakan mereka adalah kaum yang terpilih, adalah disebabkan salah satu daripada peristiwa ni, ya. Sebenarnya pada masa itu memang Allah mengangkat mereka ke satu darjat yang tinggi daripada manusia-manusia lain, ya. Tapi malangnya mereka bersalah faham dengan kedudukan itu sehinggalah apa yang berlaku sekarang, mereka merasa mereka lah kaum yang terpilih. Jadi mereka boleh buat apa saja, ya, ke atas manusia yang lain, dan manusia-manusia yang lain tidak layak untuk berkedudukan sama taraf dengan mereka. Itu yang kita fahamkan daripada tulisan-tulisan yang membabitkan kaum Zionis dan sebagainya, ya. Mereka lah yang dipilih dan mereka berkedudukan yang hebat. Jadi manusia-manusia lain kena tunduk, ya, kepada mereka, ya. Itu hanya anggapan, ya, anggapan mereka lah, ya. Sedangkan kita ketahui umat yang terpilih oleh Allah ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi itu untuk imbasan kalimah ilahan yang sebenarnya kita telah pun kupaskan di dalam ayat, ya, sama ada ayat ini ataupun ini adalah ayat yang sama, ya. Ini adalah bentuk ilahun, asalnya ilahun, kemudian dia menjadi maf'ulun bih sebab tu dia mengambil baris tanwin, baris dua tanwin dan diikuti oleh alif, ya. Sebab itulah tulisan dia macam ini, ilahan, dia sudah menjadi i'rab yang mansub, ya. Nah itu bagi ayat 140 surah Al-A'raf, ya. Okey. Hari ini kita cuba habiskan ayat 158 yang terakhir surah Al-A'raf. Contoh-contoh yang diambil daripada surah Al-A'raf, kalimah yang ke-15, ya. Kalimah yang ke-15 maknanya kalau kita tengok di sini, kalau kita lihat dalam potongan ayat ni, dia bukanlah kedudukan ke-15, ya. Nah, sebenarnya kita boleh bilang dia, ya, iaitu daripada sini yang pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. So bermakna ini hanya potongan daripada satu ayat tu, ya. Kalau dia ketujuh bermakna sebelum ni ada berapa? Ada 8 lagi, ya, kalimah-kalimah di dalam ayat tu, sebab dia kata tadi dia adalah kalimah yang ke-15, ya. Jadi macam mana kita nak melihat ayat tu, sama sajalah kita pergi ke sini dekat tulisan Rumi God ni, ya. Dia ada line di bawah tu menunjukkan dia ada hyperlink, ada link kepada ayat yang sebenarnya, ya. So cuba kita lihat ayat sebenar tu, kita tekan di sinilah. Ya. Itu dia. Itulah ayat yang sebenar. Tadi dia bermula dengan mana tadi? Kita lihat balik, dia bermula dengan allazi, ya. Allazi lahu mulkus samawati wa. Sedangkan ayat tu sebenarnya adalah
bermula dengan qul ya ayyuhan nas, ya. Qul ya ayyuhan nas. Itu ayat yang keseluruhannya, ya. So yang potongan tadi adalah daripada allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Sampai sini dia yang diambil dalam potongan itu, ya. Sebab dia nak berkongsi dengan kita kalimah ilaha ni. Sebab tu dia ambilkan potongan daripada allazi sampai ke sini, ya. So ayat tu adalah lebih panjang lah, disambung lagi lah. Fa'aminu billahi wa rasulin nabiyil ummiyil ladzina ummiyil ladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'u la'allakum tahtadun. Itu keseluruhan ayatnya. Jadi kita tengok potongan yang ni sajalah. Allazi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit, ya. Itu dia potongan ayat dia. Okey. Sebagai latihan, elok kita mulakan dengan membetulkan penulisan di dalam ayat ini, ya. Kita mula menggunakan leksi logos seperti biasa. Kerana kalau kita selalu berlatih, kita akan dapati pengenalan kita kepada kalimah tu akan lebih kemas, ya. Gunakan leksi logos ni kalau tuan-tuan nak membuat penulisan dengan tangan pun boleh, ya, secara manual, ya. Elok juga kita tahu menulisnya secara manual dan tahu juga menulisnya menggunakan keyboard, ya, keyboard ni. So saya salingkan dua. Yang pertama tu ayat yang original dia. So yang kedua ni kita buat pembetulan, ya. So yang kedua tu untuk pembetulan. Okey. Pertama sekali allazi, terdapat dua pembetulan yang perlu dibuat di situ, ya. Tuan-tuan cuba tengok, ya, apakah agaknya dua pembetulan yang perlu dibuat di situ dari segi penulisan. Ya, pertama ialah alif, ya, yang bukannya alif. So yang ini adalah hamzah wasal. Ya, itu yang pertama, ya. Alif tidak boleh bunyikan sebab kita nak menyebut sebagai ya. Allazi. So alif tidak boleh disebut. Ya, alif hanya membunyi peranan sebagai huruf mat saja, ya. Dia tidak berbunyi. Dia memanjang huruf sebelumnya saja. So kalau alif kita kena tukarkan kepada huruf yang sebenar tu ialah hamzah wasal. Itu dia. Allazi, ya. Yang keduanya ialah ya ni berada di hujung kalimah. Ya. Jadi bila ya di dalam resam Osmani, ya yang berada di hujung kalimah kena buangkan tanda titik dua tu. Ya. Buangkan, ialah kita tukar saja. Dalam keyboard ni dia ada yang tidak bertitik, ambil yang ni, ya. So kita tukar kepada ya yang tidak bertitik. Itulah ijaan allazi yang sebenarnya, ya. Kalau untuk membuat permulaan tu, kalau kita tidak biasa, kita boleh rujuk kepada ayat yang sebenarnya lah, ya, yang tadi yang kita tunjukkan tadi. Nanti kita akan check balik dengan, compare balik dengan ayat itu, ya. Okey. Lahu mulku. Okey, di sini terdapat apa? Terdapat ha dhamir muzakkar mufradah. Ya, ha dhamir muzakkar mufradah yang terduduk ataupun yang berada di antara dua kalimah yang berbaris. Ya. So dalam ilmu tajwid, apabila ada ha dhamir muzakkar mufradah yang berada di antara dua kalimah yang berbaris, maka dia perlu dipanjangkan bacaannya kepada dua harakat yang dipanggilkan mad silah, ya, mad silah saghirah.
Ya, yang pendek lah. Dia ada mad silah yang panjang, ada mad silah yang pendek 2 harakat. So lahu ni kena letakkan waw kecil, ya, dipanggilkan waw kecil, waw mad. Itu waw mad silah namanya. Ya. Keyboard ni kita boleh gunakan yang ini saja. Ya, setakat ni yang saya boleh nampak untuk memasukkan waw kecil tu yang ini, ya. Yang ni. Waw kecil tu, yang lain tak sesuai. Yang kalau saya masukkan waw ni dia tak jadi. Ya. Dan keduanya yang kecil pun tidak ada, ya. Tidak ada, tak dapat nak digunakan dalam keyboard ni. Lahu maknanya kita membaca dia 2 harakat, ya. Kalau tidak ada waw kecil tu, apa bacaan kita akan teruslah lahu mulku, ya. Sedangkan bacaan yang sebetulnya ialah lahu mulkus samawa. Jadi 2 harakat, ada mad silah dia panggil. Okey, mulku cuma sekarang ni hamzah baris sukun tu kita tidak boleh buat apa, ya. Sebenarnya bukan baris sukun, bukannya tanda bulat, ya. Baris sukun sekarang ialah kepala ha, tapi keyboard ni dia tak ada kepala ha, ya. Dia memang default dia tanda bulat saja, ya. Jadi kita tak dapat nak gunakan kepala ha, ya, untuk penulisan dengan so sementara tu kita pakai sajalah yang bulat ni lah, ya. As-samawati, ya. As-samawati. Okey, pertamanya yang ni lah hamzah wasal. Ya, tukarkan pada masuk sebagai biasa alif lam ta'rifah. Alif lam ta'rifah ialah mesti bermula dengan wasal, ya. Hamzah wasal. Okay. Kemudian as-samawati, okay, sekarang ni sama ada alif di sini. Ada gangguan sikit, ya. Saya tak tahu daripada mana gangguan tu. Samawati, alif ni sekarang ni Warasam Osmali menggunakan alif kecil, ya. Bukannya alif yang konvensional, ya. So kita tukarkan kepada alif kecil. Kalau kita nak confirm tu sama juga dengan tadi, bila kita nak confirm kita boleh pergi kepada lihat ayat yang sebenarnya di dalam ayat Quran tu. Mana dia? Yang ni, ya. As-samawati. Dia menggunakan alif kecil, bukannya alif yang konvensional tu, ya. Tu selepas mim letakkan alif kecil, dan selepas waw pun letakkan alif kecil, ya. Alif saya tak ada pengenal ataupun penerangan ataupun penggunaan nama alif ni. Arab menggunakan alif keris, ya. Alif dagger dipanggil, dagger waw, betul. Dagger ni macam keris lah. Saya tak apa suka gunakan itu, ya. Mungkin dalam kelas-kelas saya tak gunakan alif keris, ya. Saya gunakan alif kecil, ya. So kita gunakan nama alif kecil. So tukarkan ni kepada alif. So untuk meletakkan alif tu dia kena ada tapak dia. Yang ni ialah tapak dia lah, ya. Tapak dia supaya mim tadi tapak dan penyambung lah. Dia menjadi penyambung antara mim dengan waw, kemudian dia menjadi tapak kepada alif kecil, ya. So kita gunakan yang ni sebagai alif kecil dia. Tu dia, ya. Sama, lepas tu buat lagi penyambungan untuk menjarakkan alif kecil tadi, ya. Kalau tidak dia terlampau rapat. So yang ni pun sama, ya. So alif yang konvensional ni tukarkan kepada ambil tapak dia dulu, ya. Sama, ataupun kita boleh terus boleh tak terus alif kecil saja. Okey. So di sini ada sedikit, ya. Sedikit masalah menggunakan alif kecil apabila kedua yang mana alif tu tidak bertapak, ya. So dia apa jadi kalau kita
teruskan alif, dia akan duduk atas waw, ya. Sedangkan alif tidak boleh duduk atas waw. So kita jarakkan dia. So apabila kita menjarakkan, ya, dia tidak boleh menggunakan yang tapak ni, ya. Ini sebab ini adalah sambungan daripada satu huruf ke satu huruf. Kalau min dengan waw ni yang bersambung, bolehlah gunakan tu. Tetapi waw dengan ta dia tidak bersambung. Ya, suruh tidak boleh gunakan penyambung yang ni, ya. Kalau kita gunakan sambung apa jadi, ya? Tuan-tuan boleh lihat. Ya, gunakan penyambung tu, kemudian gunakan alif, so tu jadi dia. Ya, so alif tu ada bertapak. Ya. Dan kalau kita jarakkan dia, dia jadi tulisan yang macam tu, ya. Tapi sebenarnya alif ni tidak ada tapak kepada huruf-huruf yang tidak bersambung, ya. So dia kedudukan hanya di antara je, ya. So mana tidak boleh gunakan tapak tu, so kita kena buang tapak tu, ya. So tetapi masalahnya kalau kita nak menjarakkan, kita kena guna space bar, ya. Tengok apa jadi apa space bar. Dia space kan, kemudian baru boleh letak alif tu. Jadi penulisan dia lebih terlalu jauh. Itu limitation keyboard lah ni, ya. Kita tak boleh buat apa, ya. So apa yang kita buat, kalau nak menulis alif kecil di sini, dia penulisan dia pelik sikit lah, ya, terlampau jauh, ya. Di sini kita memang kena letak space. Kalau kita tak letak space, alif ni akan duduk atas waw, lagi tak betul, ya. Saya cuba tengok, okey. Ya. So kalau kita tak ada space, kita ambil alif, dia akan duduk atas waw. Tak, lagi tak betul. Ya. Jadi tu constraint yang ada keyboard ni, ya. So apa kita buat? Kita gunakan alif biasa, ya. Kalau dalam konteks ni disebab oleh kekangan ataupun limitation, ya. Keyboard ni tak boleh apa-apa. Memang kita tak boleh buat apa. So untuk tujuan penulisan tu, kita gunakan alif yang biasa selepas waw ni yang tidak boleh bersambung dengan ta, ya. Satu kecil, satu besar. Tapi sebenarnya penulisan ni bukanlah yang betul, ya. Nah, itu limitation yang ada, ya. Kemudian sudah 7.48, ya, sekejap saja. Yang ni jelas, yang ni bukannya alif, dia adalah hamzah wasal. Ustaz, nak tanya tadi sama Wats ni. Ya. Alif tu alif maddah ke? Ya, of course. Oh. Alif mad. Alif tetap alif mad, ya. Dalam Quran dia alif mad saja. So dia baca sepanjang. Oh, alif mad. Okey. Ya, 2 harakat. Ini mim 2 harakat, waw pun 2 harakat. Cuma keyboard ni kita tak dapat nak guna alif kecil sini, dia jarak jauh sangat, yang pelik jadinya, ya. Kalau nak pun boleh, tapi nampak pelik lah, ya. Kalau saya ubahkan, kena ada space, taruhkan alif kecil, lepas tu itu yang terbaik lah. Kalau nak jarakkan, dia sampai jauh pula. Jadi antara waw dengan ni, dia ada satu space, ya. Wal ardi la ilah, okey. Yang ini la, ini alif mad, ya. So alif mad ni sepatutnya dia ada tanda panjang di atas dia, sebab dia bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah yang berasingan, dia jadi mad jaiz. So alif ni sebenarnya alif yang ada tanda panjang di atas ni, ya, yang ni. Tengok sama ada kita boleh tukar ke tidak, ya. Kadang-kadang keyboard ni dia ada constraint dia, dia tak dapat buat semua yang kita suruh dia buat, ya. Cuba kita letak alif ni apa jadi, alif yang tanda panjang tu, boleh, ya. So la yang dipanjang dia baca 4 harakat, ila, so ini kita betulkan sebab alif kecil tidak boleh berada atas lam, so kita buang dia dulu, ya. Kita tambahkan penyambung ni, lepas tu barulah letakkan alif kecil selepas lam. Itu dia. La ilaha. Kalau kita nak panjangkan antara alif dengan ha tu, boleh, tak ada masalah, ya. Tu panjang sikit.
illa huwa yuhyi. Sekali lagi ya sama dengan di sini. Ya di hujung kalimah kita tukarkan kepada ya yang tidak bertitik. Ya. Yuhyi, ya. Okey. Kalau kita tak sure, pergi tengok balik. Dia tadi confirmkan dia memang tidak bertitik, ya. Tengok yuhyi. Ni dia. Ya. So ya lepas tu ya di hujung tu tidak bertitik. Ya. Ya, hanya ya di tengah macam ni ya, sini ya yang di awal ataupun di tengah saja yang mengambil titik, ya. So di hujungnya tidak, ya. Lepas tu sekali wa yumitu. Okey, ya, ini tak ada masalah. So jadi tu pembetulan yang kita boleh buat kepada ayat-ayat yang kita gunakan sebagai rujukan, ya, dia dalam korpus ni, supaya kita biasa dengan kalimah-kalimah tu, kita kenal dia dan kita biasa dengan penulisan yang betul, ya. InsyaAllah dengan latihan-latihan tu tuan-tuan akan lebih kemas dengan kalimah-kalimah. So bila kita kemas dan mengenal, kita akan lebih cepat untuk memahami ayat-ayat Quran nanti, insyaAllah, ya. Ada muskil mengenai alladhi. Alladhi ni kalau ikut terjemahan kita tengok dalam Quran, dia yang saja. Kalau alladhina, dia jamak orang-orang yang. Ya. Adakah alladhi ni orang ataupun yang? Kalau alladhina dia jamak orang-orang yang. Jadi kalau dia alladhi saja, yang ataupun orang saja. Tak faham. Okay. Al-lazim makna dia yang, ya. Yang. Makna asalnya ialah yang, dia bergantung kepada yang dia nak rujuk tu sama ada orang ataupun benda. Kalau orang, dia akan jadi orang yang. Ya, kalau singular dia orang yang al-lazi. Kalau jamak, kalau ramai yang nak dirujuk ke tu ramai orang, jadi orang-orang yang al-lazina. Jadi asalnya yang dia bergantung kepada apa yang dia nak rujuk, nak kait, ya. Nama dia isim mausul, isim kaitan. Jadi kalau yang dia kaitkan tu ialah orang, jadi kita terjemahkan dia sebagai orang yang kalau singular. Kalau plural, orang-orang yang, ya. So di sini kita ambil yang, ya. Kita tak boleh kaitkan dengan orang sebab ini bukan orang. Ini apa? Yang ni nak rujukkan kepada Allah. Jadi bukan orang yang. Jadi terjemahan dia yang sajalah. Kalau kita nak nak tu domir bagi Allah lah. Ya. Dia yang dirujuk tu, ya. Yang dipanggil mausul. Isim mausul tu maknanya isim yang mengaitkan. Ya. Mausul dia ada kalimah dia, ada subjek dia yang jadi mausul alaihi. Mausul yang yang dirujukkan tu. Ya. So dalam konteks ayat ni yang dirujukkan tu ialah Allah. Jadi tak bolehlah sebut orang yang. Jadi sambungan daripada ayat tu yang baginya, ya. Ataupun baginya atau yang lahu juga dimaknakan ialah yang yang memiliki. Ya, yang memiliki lahu ni asalnya ialah baginya lah. Jadi hu ni ialah Allah. Jadi tak boleh orang lah. Ya, kita tengok ayat tu tadi apa? Ni, ya. Sebelum al-lazi tu dia bercerita tentang apa? Ini Nabi Musa kata, ini sesungguhnya aku Rasulullah. Aku ni ialah pesuruh Allah ilaikum kepada kamu semua, ilaikum jami'ah kepada kamu semua. Jadi dia rujukkan kepada Allah ni siapa? Allazi lahu mulkus samawati wal ard. Jadi tak bolehlah orang. Jadi dia menyebut yang, iaitu Tuhan yang. Ya, Tuhan yang. Mesti selepasnya Allazi dia mesti ada pelaku. Mesti ada pelaku.
Alladhi ni isim mausul. Adakah pelaku mestikah ada Tak pelaku? mesti. Tak mesti. Selepasnya ialah ayat dipanggilkan ayat silah. Jumlah silah ya. Jumlah tu tengoklah apa nak diceritakan tentang Allah tadi. Tak semestinya pelaku. Ya, dia mungkin dalam bentuk kata kerja. Ayat Ayat fi'liyah. Kan? Ayat fi'liyah. So, bergantung kepada ayat-ayat lah ya. Macam ni nampak ya, lepas al-lazi dia bermula dengan fi'liyah. Yu'minu billahi wa kalimatihi. Tapi di sini al-lazi bukan menunjuk kepada Allah. Ini menunjuk kepada siapa? Nabi ni pula. Nabi ummi al-lazi. So yang ni merujuk kepada Nabi ni ya. Okey, sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung besok lagi ya untuk menyambung kalimah-kalimah yang seterusnya di dalam ya, senarai-senarai yang kita gunakan untuk rujukan perbincangan kita dan perkongsian kita di pagi ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahimna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.